Malaysia Hello Asia bersiaran pada hari ini hujung minggu hari Ahad bersama dengan saya Marzela Sigai. Saya Osha. Saya Ghazali Zawawi. Dan saya Nurul Ismail. Dalam Borak Tesiping. Terima kasih kerana menjadikan Borak Tesiping peneman anda pada pagi Ahad ini. Ya. Sebab apa Gaz pakai baju ni? Sebab hari ini cuaca dia sangat cantik. Dapat ramal cuaca ni. Tahu-tahu je petang cantik sebab kita nak pergi dekat pantai. So, pakai baju ni. Jadi apa yang kita nak borakkan hari ini, Osha? Osha hari ini nak borak pasal menabung. Yes. Menabung. Simpan duit, jangan nak belanja banyak gila. Benar. Sebab amalan menabung ni ya. dah semakin pupus. Semakin pupus. Saya selalu tengok ni, Marzela. Dia selalu pergi shopping. Bukan setakat aku rasa tu baju baru juga kan. Kau pun baru shopping kan, Kaz? Okey, Marzela, apa topik untuk hari ini? Okey, topik kita hari ini mungkin semua orang tak tahu bahawa Sarawak ada mengeluarkan komik bahasa Melayu Sarawak yang pertama di dunia. So nanti kita akan jemput orang di sebalik komik Pere. Kalau Gaz pula, Gaz akan bersama dengan seorang anak muda yang akan bercakap mengenai hobi beliau sebagai bike builder. Jadi Nurul pula mengenai paranormal. Adakah paranormal ini berkisarkan mengenai hantu ataupun ada objektif lain nak disampaikan kepada masyarakat? Seram. Nasib saya tak dapat cerita tu kan. Satu dua, Osha. Saya rasa sebab tu Osha pakai baju warna gelap ni. Mungkin dia tahu sesuatu dengan topik aura, hari ini. aura. Dia balik gelap. biasa ni ada orang ikut dia. Oi, entiti. Jadi dah tahu. Okey, jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita akan sambung. Okey, stay tune. Dengarkan Borak Tesiping. Kembali dalam Borak Tesiping. Okay, untuk segmen pertama bersamaan dengan 25 Oktober hari Ahad. Okay, Osha, Zel nak tanya. Osha, pada masa lapang Osha suka buat apa? Makan. Osha tak suka membaca? Suka, tapi suka baca timeline dekat Facebook. Baca magazine ke, buku ke? Ada. Komik? Komik lama Apa dah komik saya yang tak baca. Osha tahu? Kalau dulu, zaman-zaman dululah kalau you tahu komik nama Gila-Gila. So, Osha pernah tak baca? Utopia ke, Gempak ke? Tak, tapi saya pernah baca Lord Campus ke? komik abang saya, Pedang Setiawan dan komik Doraemon. Okey, so semua kalau boleh nak tahu kan, Osha sendiri tahu tak kalau Sarawak sendiri ada komik berbahasa Melayu yang pertama di dunia? Wow, pertama di dunia puyo. Yeah. Okey, ni saya ada dengar. Banyak jugalah geng-geng yang kongsi, yang share kan sebab kita kan stalker. Jadi kita tengoklah dekat Facebook orang share komik orang Sarawak, lawak lah, Pere juga lah. Pere. So kita pun nak jemput orang di sebalik komik Pere. Hello. Abang Wood. Hello. Okay. Apa Thank khabar you bang? datang situ. Sama-sama. Okey, Okay, Marzela. kita nak Silakan. Osha. I beri lah. Okey, tak sabar nak interview dia. Okay, Okey. kita nak tahulah apa inspirasi atau bagaimana tercetusnya Abang Wood nak buat atau keluarkan komik Pere ni? Inspirasi dari kekurangan bahan bacaan yang menggunakan bahasa Sarawak, bahasa Melayu Sarawak lah, di Sarawak ni. Dari sana saya lihat kita perlukan usaha lah untuk mengangkat bahasa kita. Betul? Sebab jika kita lihat bahasa ni, dia ada timeline tersendiri tau. Suatu masa bahasa akan hilang, ia akan pupus. Betul. Jadi usaha saya sekarang adalah untuk menyimpan bahasa-bahasa lama, bahasa Melayu lama Sarawak yang kita gunakan lama-lama dulu. Sekarang dah tidak digunakan lagi. Lebih lagi dengan adanya media sosial. Bahasa dah Semua berkecamuk. bahasa Bahasa soknet. dah bercampur. Bercampur. Okey. Jadi macam tadi nak Kitab Madah nak kita pakai bahasa-bahasa Melayu Sarawak lama dulu. Ya. So apakah antara perkataan-perkataan yang dimasukkan ladin, Ladin, gadung, apa lagi? gadung, kodok, merancah.
Bigi Ancah. Oh, bigi ancah, bigi mata. Betul. tahu. Bigi ancah, bigi mata, Nong. Sebenarnya banyak perkataan-perkataan yang lokal Sarawak lama-lama dulu mari. Yang sekda lagi dah digunakan kini tu. Saya jarang lah. Okay, macam Zel pun tak tahu bahasa Melayu Sarawak yang dolok-dolok pun. So macam baru first time. I think you should read komik Pere. course. Jadi dalam komik tu, adakah banyak semuanya kita pakai bahasa lama dulu mari ataupun campur-campur lah? Campur, ada yang bahasa hype kini tu. Ada juga bahasa klasik. Tapi dalam tu ada glossary lah. Pakai rujukan lah. Okey. Ada translate sekali lah. Wah, So awesome. siapa-siapa contoh orang Semenanjung ke orang yang tak tahu bahasa Melayu Sarawak dia boleh rujuk Ya, boleh rujuk. dalam buku komik Peren. Tapi dia dalam bentuk yang ringan lah kan. Ringan, Betul, ya. Sik? Yang set dah lah kedai dictionary yang kita nanggar dalam ya. Ada cerita. Jadi macam idea kita ya. Macam ni tingkah kita dalam komik tu kan dalam tu ada ceritanya, Dari sini kita dapat idea ya. Idea Inspirasi dari kita. kehidupan seharian lah. Tengah scroll Facebook pun dah ada idea. Dan tengah driving, makan ke apa semua, idea datang. Idea datang tulis. So dia yang boleh on the spot On lah. the spot ya. Oh kan sebab backgroundnya pun graphic artist Graphic artist. boleh melukis kan. Sebab ialah hasilnya jual buku tu lah. Ya. So tu adalah volume yang kedua is it? Kedua. Yang kedua. So macam ni respon. Yang kedua tu bila baru di launch? Last year. August last year. Okay. So So macam ni macam mana sambutan? Sambutan okey, yang penerimaan? kedua okey, sebab yang kedua lebih general lah. Yang first 18 tahun ke atas? yes, explicit lah. Oh, Explicit biasalah. content, Kan. Jadi saya rasa benda tu pun boleh je kita lebarkan lagi dengan lebih kata orang jauh lagi kita buat komik-komik kedat tu. Sebab kita nak mematabatkan bahasa Sarawak kita juga sebenarnya. Secara internationally. Exactly, tapi dengan approach yang ringan macam tu. Sebab kini tu pun kalau kita nanggar bahan bacaan ke miak ke selalu nak the way they belajar berkelakar. Ibu ya, dengar lagu orang putih je. Sebagai contoh nak, dengar lagu orang putih pandai betul-betul orang putih. Coba kau suruh macam book. Contoh. Kan betul sih. Jadi kita ada sih rasa macam nak mengalihkan komik tu mungkin menjadi macam kedak sketch ke atau drama ke yang drama. dalam YouTube boleh on your YouTube channel ke macam ni. ya. Soon lah. Project animation. Wah, soon lah. Tapi in bahasa Sarawak. Ya. Fully bahasa Sarawak. Bestnya. Even lagu, music semua culture Sarawak pun. Raga. 100%. Ya, raga. So bila plan rasanya nak Next year lah, insyaAllah. Semuanya next year lah. Tahun tu dah mau habis dah. Yalah. So, diharapkan tahun 2021 tu merupakan tahun baru untuk kita semua start over. kan. Tapi satu kebanggaan lah harus say. Dan tu kami rasa boleh dijadikan satu naskah cenderah hati. Buat ni tahu macam kalau kita ada kawan-kawan dari jauh yang datang dari Semenanjung. dari Semenanjung ke Painana untuknya belajar. Jadi so that macam sik lah kita take kita kami out si kita kami out si. They always confused also kan. Betul sih. Alright. Cabaran yang kita hadapi sepanjang kita dalam proses untuk mengeluarkan komik Pere tu. Cabaran dari... Lagi-lagi dah COVID kan. ya. Cabaran first idea lah. Idea and then... Saya boleh keluar nak terpaksa scrolling through social media. Lukis ambil masa. Lukis sebab digital painting lah. Slow lah. Susah nak. Susah. Sebab ada hidung suruh mancung. Jadi demek. Karakter dialog semua, jalan cerita, semua mereka pun. Okay. Selain daripada jadi penulis komik nak, kita ada pekerjaan hakiki. Full time. Memang full time tu. Ya. Wow. So macam inilah Sidak, macam I believe that penonton-penonton kita pun ingin juga nak tahu kan apabila mereka tengok komik ni, of course mungkin ada yang nak belajar bahasa Sarawak, nak mendalami lagi bahasa Sarawak kan, because bahasa Sarawak ni sangat-sangat unik. Dengan kaumnya pun saya rasa dah 20 lebih ke almost 30 kaum yang ada kat Sarawak. So this is komik bahasa Melayu Sarawak. Dia ada translation glossary dia lagi dekat belakang tu in case you all tak faham. So macam mana dia nak dapatkan? Boleh dapatkan di My Bookstore. My Bookstore dekat Ataupun sini. boleh contact terus di Instagram, Facebook. Facebook. So that Boleh means post. kalau ada dekat luar Kuching, luar dekat Sarawak pun masih boleh dapat membeli ni. Social media apa yang mereka boleh cari? Art of Wood. Art Art of of Wood. Wood. Art of Instagram dan Facebook. Instagram sama. Art of Instagram, YouTube semua Art of Wood. Oh, boleh beli kat Sia lah. Boleh. Contact. So actually Osha si sabar sebenarnya bila dengar macam
komik berada kepada satu tahap lagi anime dalam bahasa Animation. Sarawak. Anime pula. Anime bukan anime kan? Animation. Animation. Okey, dalam bahasa Sarawak. Anime tu kan? Japan Kan punya. jadinya macam how to say different level already lah. Ya, Cahaya high level Sarawak. lah. Okey, kita pun nak tahu jugalah. Okay. Kalau komik Peren ni ada perancangan untuk membuat dia secara online, mungkin ada orang susah nak beli buku dan nak dapatkan buku dia mungkin E-book apa? kan? Ya, e-book. tak. Tak Tak buat. ada. Pembelian secara atas No talian. plan. Tahu. Tak ada. Begitu aja lah. Siapa nak online kita. Nak jual secara fizikal lah. Komik Alright. fizikal lah. Okey, mungkin kita ada pesanan untuk penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan Borak Tesi Pen kali tu. Mungkin ada yang nak bergiat dalam bidang komik, bidang komik. ataupun budaya membaca. Silakan. Ya. Siapa yang ada minat dengan nak buat Komik, komik, animation. komik lah, boleh kontak di Facebook ataupun Ataupun Art of Wood. ya. Alright. Okey, Jadi thank you sekali lagi sama-sama. Ada Cik Abang Wood. Wood. Ya. Cik Wood, Abang Cik Wood, Wood, Abang Wood. pun boleh Bro lah ya. Wood pun boleh. Semoga sukses dalam penghasilan lagi. Terima kasih. Saya pun tak sabar nak tengok animation dalam bahasa Sarawak. I'm so excited. Next year, because- nantikan next year. Yes, because Kita komiknya tunggu. pun dah kata orang tak laku gerak pisang panas. Nah, Betul. mun orang Sarawak panas cucu pisang. Cuba bisa. Nah. Kampung nombor 6 Yaman juga. Okey, jadi kita akan kembali lagi selepas ini kepada anda terus saksikan Borak Tesi Peng. Terima kasih kerana anda masih lagi menonton Borak Tesi Peng bersama Osha dan juga Marzel. Okey, budaya menabung ni kan saya rasa dah semakin berkurangan sebenarnya. Betul. Sebab mungkin mereka tidak melihat kepentingan menabung. Saya tabung makan. Tabung duit sebab kita ada yang pakar ni tentang budaya menabung yang kita bawakan kepada anda untuk episod kali ini. Kita ada Cik Wan Alif, selamat datang. Terima kasih. Sihat. Alhamdulillah, nak lupa sihat. Sama lah kita tu bang. Betul? Okey, kalau kita nangga dulu, Ya. okey, zaman dulu-dulu, mak-mak kita, nenek-nenek kita, daknya nabung ada bah bantal bertapuk. Nah, kadang-kadang kah dalam tin. Apa yang dah semua segala nak tin, dak biskut, dak lama marak zaman-zaman saya marak. Tapi kini tu, budaya menabungnya macam semakin berkurangan. Betul. Jadi kita, sebab kita hari ini nak bercakap juga pasal tabung SSPN. Ya, Sebab tu dah kita panggil mereka yang pakar ni untuk menjelaskan kepada anda tentang SSPN, tentang budaya menabung yang kita harus pupuk dari awal. Okey, terima kasih kepada Borak Tesi Peng. So, Alhamdulillah hari itu diberi kesempatan untuk berkongsikan tentang menabung, apa sebenarnya menabung, dari konsep SSPN. Boleh kami campur Boleh, kelakar boleh. Sarawak, kelakar Boleh. Melaya sedikit lah. Jadi SSPN adalah skim simpanan pendidikan nasional. Salah satu skim simpanan pendidikan ataupun tabung pendidikan untuk simpanan pendidikan. Jadi mungkin yang seperti Osha cakap tadi, Nyamadah tadi, simpan di bawah bantal, simpan dalam pom, simpan dalam tin semua. Jadi kira itu kita kata orang di alas baru, semuanya dah moden, semuanya di hujung jari. Jadi SSPN merupakan salah satu platform yang harus ada dalam satu keluarga, dalam satu rumah dan dalam satu individu, seorang individu. Mesti wajib ada. Sebab apa kami madah wajib? Sebab apa saya madah wajib? SSPN adalah skim simpanan pendidikan nasional yang boleh dimiliki seawal usia 1 hari je. Dari baby lagi. 1 hari. Telus je hari itu ada dapat Terus surat boleh buat beranak, akaun. dapat apa pendaftarannya, boleh register terus. Jadi buka akaun SSPN. Jadi minimumnya berapa? Rendah RM20 aja. Ya. Sebulan. Kita ada pakej untuk bulanan dan kita ada pakej untuk simpan apabila kita ada keperluan untuk menyimpan. Sebab SSPN-nya keluar dengan 2 produk iaitu SSPNI dan juga SSPNI Plus. Di mana Plus-nya ada pakej-pakej tertentu bermula RM30 sehingga RM500.
Jadi bagi ibu bapa yang berkemampuan boleh buat potongan gaji, boleh buat auto debit, boleh buat direct debit, seedah cas apa-apa kita kenakan. Jadi untuk akaun SSPN kita boleh buka serendah RM20 dan akaunnya boleh ditandah aja. Sebab apa? Sebab kedua-dua akaun SSPN dan juga SSPN Plus tu nya ada dividen tahunan. Kita nyimpan saham juga. Awalnya rolling. Tapi yang tu adalah simpanan pendidikan. Motu saving and protection together. Sebab kita simpan dan melindungi. Dan dalam konsep yang sama jugalah kita dua SSPN tu nya dididik budaya menabungnya RM1 sehari. Sebab apa? Sebab pakej permulaan untuk SSPN Plus tadi nya RM30 je. Bila RM30, simpan RM1 sehari. Ajar anak simpan. Balik sekolah nah tabung tu. Judi nya nanya, mak handphone? No, tabung tu. Tabung dah lalu. Jangan budaya menyimpan tu kita palahnya mun ada lebih simpan. Jangan. Kalau ikutkan yang sebenar-benarnya adalah bila kita beri duit belanja, contoh kita beri RM10, simpan dulu. Lebih baru belanja. Sebab apabila kita belanja dulu, kompom-kompom saya dah lebih. Tok mesti berdisiplin lah. Yes, dari akar umbinya, dari rebungnya sampainya dah jadi buluh, sampai dah terbang dah tua dah rebah. Sebab kita didik dari rebah. Jadi tok peranan ibu bapa dekat rumah lah Ya, untuk mendidik peranan anak. ibu bapa. Jadi peranan SSPN mun dulu makin rebah bantal, makin dalam tin, kini tu kita ada tabung. Buka je akaun dapat tabung. Buka je akaun dapat apa-apa cenderahati dan kini tu kita dalam kempen bulan menabung sehingga 31 hari bulan Oktober. Ya. So macam-macam hadiah menarik ada. Boleh je datang ke pejabat SSPN untuk buka akaun. RM20 je ya. Si berasa betul si. Tapi nya buka online boleh juga nak? Buka online ialah paling senang. paling senang lah, seperti mana yang diwar-warkan oleh kita pun kerajaan digital, ekonomi digital, semuanya digital di hujung jari ya. Just search je ptptn.gov.my ataupun SSPN lovesspn.com. Ataupun dalam Facebook boleh cari SSPN Sarawak Official atau cari kami lah. Wan Alif. Cari aja dekat saya. Okey. Kita nak memupuk budaya menabung tu di kalangan kanak-kanak lah. Okey. Bak kata orang bak kata kita melentur buluh biar dari rebungnya. Betul. Okey. Sebelumnya jadi buluh. Macam ni cara kreatif untuk kita miak-miak kini tu kan kita nak encourage Siapa nak untuk menabung. Kata. So macam ni nak encourage. Soalan unik, terima kasih. Sebab nak didik nembiak tu, nak didik anak-anak kita untuk menabung sejak kecil sehingga dewasa nang susah sikit lah. Agak kecil kita bebenar nyuruhnya menabung. Sungguh-sungguh kita tu apa kata orang tu nyampai sesuatu mesej agarnya sentiasa ingat dengan menabung. Jadi cara yang terbaik kita sediakan satu platform ataupun sediakan sesuatu yang unik. Seperti SSPN dia sediakan sempena dengan ulang tahun SSPN ke-20 kita ada sediakan tabung berbentuk patung. Bila disimpan duit dia cakap thank you. Untuk menarik budak-budak. Jadi habis pulang je mak bapak dari kerja, diseluknya poket, habis duit shilling. Confirm saya dah lagi. Ni yang dengar thank you. Kata Kak Osha boleh apply benda yang sama dekat anak Kak Osha. Kan. Mun kami thank you. Tabung besar. Abang yang mudah bubus. Biasalah. Tapi sebenarnya apa kata orang budaya menabung tu memanglah kita nak mendah pro and cons adalah memang baguslah. Okey. Sebab bila kita start menabung, jadi kita mungkin bila dah cukup waktu, bila dah besar kita nak nyambung belajar, mungkin kita memerlukan pinjaman. Sebab pinjaman pelajaran sebagai contohnya supaya kita habis belajar kita terbeban dengan komitmen untuk membayar balik pinjaman. Takkanlah pinjam tak bayar kan? Betul. Jadi boleh tahu Encik Alif? Ya. Kan tadi Encik Alif cakap kalau nak buka register akaun tu dari umur sehari. Ya. So ada limit umur. Okey. Terima kasih atas soalan yang cukup bagus. Tadi unik dan cukup bagus. Dan untuk yang buka akaun bagi anak-anak dari umur 1 hari dan untuk untuk tempoh dia sehingga 29 tahun untuk anak. Tetapi untuk pendeposit ni banyak yang keliru. Siapa pendeposit sebenarnya? Pendeposit adalah ibu, bapa ataupun penjaga yang akan membuat pembayaran bulanan, simpanan bulanan, komitmen bulanan
kepada akaun-akaun SSPN ini. Jadi untuk pendeposit usia mereka dari 18 sehingga 64 tahun. Boleh buat potongan gaji, boleh buat auto debit, tak berasa potong RM20, RM20, RM30, RM30. Simpan usia dari 1 tahun, anak esok dah umur 19 tahun, sama ada masuk IPTA, sama ada masuk IPTS, sama ada masuk unit bidang kemahiran sekalipun, gunalah duit tu sebaik mungkin. Mungkin kita boleh elakkan title hutang pada masa akan datang. Betul, itu ya. Memang kata Watik benar juga lah. Nang set dah bulat. Baguslah kita start menyimpan dari awal, kan? Sikit-sikit, sehari. And it's a good practice actually, because RM1 sehari. Ya, Kan? betul. I think saya rasa juga dengan esok hari, Isnin. Mungkin ibu bapa yang sedang menonton kita dekat rumah sekarang ni, boleh dah start dah. Sedialah tabung. Pergilah cari tabung. Kalau tak pergilah dekat SSPN tu buka tabung. Minta, ni tabung nak. Thank you. Sebab apa? Kita nak anak seronok. Bila mereka seronok membuat sesuatu, macam seperti mana mereka seronok untuk main gadget for example, right? Yeah. So benda yang jadi macam Rasa bersemangat untuk rasa bersemangat, jadi menabung. habit, jadi kebiasaan. Sebab ini adalah untuk kebaikan mereka juga di masa akan datang, kan? Ya, betul. So, okey, saya rasa nampaknya sampai di sini saja kita bersama. Mungkin Cik Alif, sebelum kita mengundur diri, pesanan Cik Alif kepada penonton-penonton kepada kita. penonton. Okey, saya Wan Alif, merupakan eksekutif pemasaran di SSPN Negeri Sarawak untuk cawangan Negeri Sarawak. Jadi di situ kami ingin menyeru dan mewawarkan kepada ibu bapa di luar sana agar boleh mulakan budaya menyimpan simpanan untuk SSPN, Skim Simpanan Pendidikan Nasional, kepada anak-anak terutamanya yang baru saja lahir ataupun dah bersekolah rendah, sekolah menengah dan mahupun di IPTA, IPTS sekalipun, mulakan simpanan. Sebab apa? Sebab kita mahu jadikan simpanan adalah budaya menabung, dan juga budaya menabung ni adalah satu budaya harian kita yang boleh kita wariskan kepada cucu, anak cucu kita kelak. Jadi, mun kita orang nak buka, boleh jumpa saya di mana-mana ajak SSPN dan juga layari Facebook page SSPN Sarawak Official. Ya je lah. Jakub Terima kasih. Nyak yang boleh. Nyak Nak yang Ya. boleh. Okey, Osha ada rasa macam Saya taubat sikit. Osha rasa macam nak pergi SSPN esok hari sebab saya nak thank you. Saya nak tabung tu untuk anak saya lah. Boleh. Thank you again Cik Wan Alif. terima Apa kasih. kepada penonton yang masih lagi setia menyaksikan Borak Teh Sipeng, jangan ke mana-mana sebab sekejap lagi kita ada Gaz dan Nurul yang akan bersama dengan anda. Stay tune. Kembali lagi dalam Borak Teh Sipeng. Baiklah, Gas. Apa hobi Gas sebenarnya? Hobi kalau Gas ke travelling, tapi disebabkan kita sekarang tengah berhadapan dengan musuh halimunan pandemik COVID-19, jadi Gas prefer reading kot. Reading. Kalau Nurul pula hari ni hari Ahad kan, selalu buat apa kalau ada masa terluang? Swimming kot. Ke dating. Cakap pasal hobi, hari ini kita tampilkan seorang anak muda yang mempunyai orang kata hobi yang sangat unik dan dalam Borak Teh Sipeng inilah platform yang kita gunakan untuk angkat hobi itu ke peringkat yang lebih tinggi. Mana tahu ada ramai lagi di luar sana yang berminat juga untuk menjadi seorang bike builder. Jadi tanpa melengahkan masa dulu, kita perkenalkan tetamu kita. Nasir Murni. Yes, Nasir Murni. Selamat Assalamualaikum. datang ke Borak Teh Sipeng. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, jadi Nasir, kita nak tahu juga dari segi modify bike ni kan, bila sebenarnya Nasir mula-mula minat menceburi bidang ini? Okey, basically saya asalnya bukan pembuat motosikal custom. Asalnya saya adalah seorang skateboarder. So saya bermain papan selaju ni dari kecil lah. And then bila dah cukup umur, masa saya dalam 20-an lah, saya start Cukup umur 20-an. melibat Bujang kata orang. okay, melibatkan diri dalam bidang construction untuk bahagian skatepark. So saya bertukang lah, saya mahir welding semua, guna mesin.
So one day saya ada kawan lah yang datang dengan sebiji motosikal custom dekat skatepark. So dari situlah timbulnya minat saya. Jadi rakan-rakan daripada skatepark yang menginspirasikan Yes, betul. Nasir untuk membuat. So kalau dulu hobi hanyalah skating, tapi sekarang ini skaters juga and Buat bike motor. builder juga. Yes, betul. Kalau kita lihat dekat depan sini adalah chopper milik Yes. Nasir. Okay. Apa nama dia? So Ada nama juga? Ada. saya minat movie yang klasik lah, movie Melayu. So right. So nama dia mesti Kalsom ke Fatimah? so every beat yang saya buat Cenggerik akan ke? ada nama yang klasik lah. So this one is Melati. Wow, Melati. Kau pandai ya I can see teka. lah from the colour dia sangat kemas, dia very exclusive, very Betul. masculine but at the same time feminine. That's why Melati. Betul. Yes, betul. Ke ada cerita di sebalik tu? Actually saya buat motor dekat kampung Gitak. So dekat Gitak dia ada lorong kan. Oh, lorong Melati. You can see Jalan Bunga Melati, Jalan Bunga Mawar. Dari situ inspirasi nama. Siapa sangka Melati. dari nama lorong boleh diambil inspirasi untuk dijadikan sebagai nama baik beliau. Jadi kita nak tahu jugalah sebab sebelum ini orang kata pelbagai hobi anak-anak muda kita ada. Dan hobi bike builder ini agak suam-suam kuku dalam kalangan anak-anak muda kita Betul. sekarang. Jadi sebenarnya ada tak persatuan yang mengendalikan anak-anak muda yang berminat dalam bidang ini? So kalau di Sarawak ni memang dah ada. Memang banyak juga dah anak-anak muda yang terlibat dengan bidang-bidang custom ni. Tapi kita cakap macam dia punya main yang mengangkatkan scene custom ni adalah Art of Speed Malaysia. Pernah dengar Art of Speed. Art of Speed Malaysia ni Tapi adalah dia aktif di Semenanjung kan? yes, adalah macam organisasi yang buat event-event untuk custom culture lah. Kita orang cakap ni custom culture. Custom culture ni banyaklah dia, tattoo. Kadang-kadang makanan pun boleh custom juga kan. So custom bike building ataupun custom kereta punya building salah satu daripada custom culture ni. Oh, maksudnya dalam Art of Speed tu ada tournament, ada macam competition tak? Yes. The main highlight is bike building and kereta punya custom. And you join the competition? Saya The dah bike building? saya dah join 2 kali. So the first year saya dapat invitation is 2018. Saya buat Melati. Alright. And then last year saya buat Cempaka. Cempaka tu yang menang kan? Yes. Yang menang sampai buatkan dia Nurul disponsor untuk pergi ke Yokohama. Hot Rod Custom Show. Yes. Wow, Boleh ceritakan interesting. pengalaman Ya, tu? ya, ya. Sebab kita dengan Nurul tadi sebelum kita start interview Nasir, kita tengok laman sosial dan betul. YouTube. Seronok gila dapat sampai ke Jepun, merasai sendiri pengalaman dekat fair tu. Ceritakan. Okay. Last year kita buat Cempaka tu, kita tak expect lah. Yang kita target is kita buat motor and kita showcasekan kita punya the best artwork lah supaya orang luar boleh tengok. Sebab judges yang datang untuk Art of Speed tu is totally orang luar lah. Australia, New Zealand, US. Dia punya judges entirely orang luar. So kalau menang tu is quite macam bangga lah kan. Bukan Rezeki senang. bukan senang. Ada terfikir nak kostum benda lain tak selain daripada motor? Setakat ni belum lah. Belum. Masih minat dekat Mana tahu motor. nak kostum Kan? skate sendiri ke apa ke? Oh, dia minat skate juga kan? So, kita ada satu rancangan dekat TVS ni, It Must Be, Be Nice. Nice. Memang kata orang mendengarkan skaters-skaters yang ada di Di Sarawak Sarawak, lah. betul. Nurul, siapa sangka daripada minat, dia menjadi hobi. Lepas tu daripada hobi tu boleh bawa mereka ini sehingga Hingga ke ke negara negara- matahari terbit Jepun. Ya, betul. Dan not even orang kata Malaysian yang senang nak masuk ke tournament itu, tetapi kita bangga sebab anak Sarawak, Sarawak, yang betul. berjaya mewakili Malaysia dalam dalam satu event yang bernama Yokohama Hot Rod Custom 2019. saya bangga. It is the largest indoor custom car and motorcycle show in Japan. Berikan tepukan Ya, sekali lagi kepada Nasir. Baik. Jadi. Okay, kita nak lihat juga perancangan untuk hobi ini masa-masa akan datang. Sebab Nasir, kadang-kadang orang punya hobi, tapi hobi tu berubah-ubah dan tak tahan lama mengikut peredaran zaman. Bagaimana sentimental value yang ada dekat Melati ni boleh sebati dekat Nasir, and Nasir boleh, orang kata, boleh panjangkan ataupun lanjutkan hobi itu untuk masa-masa akan datang. Okey, saya buat motor ni
saya kerja untuk mencari rezeki as a videographer. So saya buat wedding video, corporate video semua. Alright. So spare time saya buat motosikal. And then sekarang ni saya dah start memang betul-betul timbul minat lah untuk buat motor ni. So saya memang akan target kalau dalam 10 tahun lagi saya masih buat motor, saya memang happy. Sebab saya ada main target tau. Main target is saya to be competing in Yokohama Hot Rod Custom Show. Nak tanya berapa kos sudah habis dekat motor ni? Okay, kalau showcase build macam ni, showcase finish kita orang cakap, chrome, bersih dia punya detailing, Ya. at least 15 to 20,000 lah. 15,000 ke 20,000. Personally bagi Nasir itu adalah kos yang mahal ataupun murah untuk hobi yang macam ni. Kalau nak cakap mahal, tak juga mahal. Okey. Dia macam intermediate lah. So, still ada orang yang habiskan dekat motor 100,000, 150,000 pun ada juga. Tapi it's Ya kan? macam mana kita buat tu, ada trik ke dah. Kita boleh jimatkan, kena bijak jugalah. Salah lah rasanya betul. kan Nurul sebab Nasir ni seorang yang aktif sebagai Betul. videographer, fotografer dan pendapatan yang dijana itulah digunakan, dilaburkan Betul. untuk hobi beliau. Jadi- Instead of kita laburkan ke masalah-masalah Masalah sosial, iklan. why don't we salurkan ataupun we Betul. channelkan kita punya dana ataupun pendapatan tu untuk hobi-hobi macam ni. Mana tahu anda pula yang akan dapat mewakili Malaysia ke event-event besar di Jepun nanti. Thank you Nasir untuk kasih. perkongsian Dan yang sangat ingat- memberi inspirasi betul. pada hari ini. Membuatkan gas pula nak ada bike. Nama dia Nurul Ismail, boleh? Kalau gas, kalau ada bike, aku bagi nama gas. Okey, kita ada banyak lagi topik yang kita nak borak dalam Borak Teh Peng. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini dalam Borak Teh Peng. Thank you so much. Okay, thank you. Ya. Okay. Terima kasih kerana anda terus menemani kami dalam Borak Teh Peng. Tadi Gas cakap Gas nak pergi pantai kan, cancel lah. Tak beranilah nanti pulang daripada pantai tu malam-malam. Kena COVID. Bukan. Ni sebab kita tetamu kita hari ni. Kalau semalam kita borak pasal apa? Sihir kan? Hari ni? Hari ini Nurul bawa kumpulan daripada Seven Brothers dan V12. Maksudnya kumpulan aktiviti paranormal. Yes, Hantu. yes. Sebab tu Gas tak nak pergi pantai. Tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Itu Syam, dan Jeff. Jeff. Syam dan Jeff adalah daripada kumpulan Seven Brothers Seven Paranormal. Brothers. Dan V- adalah daripada V12. Okey, Seram. kita nak tahulah Nurul. Ya, ya. Sebab selalu orang cakap, kita selalu nampak ataupun dengar daripada orang je cerita hantu ni. Sekarang ni kita dah nampak mereka bertiga depan mata. Bukan nak cakap korang hantu, bukan. Tapi kita nampak orang yang suka mencari hantu ni depan mata. Maksudnya korang mungkin mempunyai pengalaman sendiri berdepan dengan makhluk gaib ini. Maksudnya, benda yang korang buat kat social media ni, adakah konten semata-mata ataupun memang jumpa betul-betul depan mata tu? Okey. Saya memperkenalkan diri saya Syam. Saya daripada tim Seven Brothers. Seven Brothers. Bagi pengalaman saya sendirilah. Saya bersama saya dengan tim saya sendiri. Okey. Benda tu kita tak menduga. Bila dia nak datang, dia datang. Kita tak kata orang Kita tak dapat tentukan masa ya, lah. kita tak dapat Kalau tentu dia nak munculkan diri, dia memang munculkan diri. Tak semestinya kita Maksudnya buat memang Jadi betul-betul hantu tu wujud Wujud ataupun ataupun- kelibat sahaja. kita tak dapat nak andaikan betul-betul hantu tu. Memang dia memang wujud. Tapi bukan hantu. apa? Dari zaman dulu kan orang dah kebiasaan Nada suara. Aku takut. kebiasaan orang kan sebut hantu-hantu. Dia lebih kepada jin. Tapi kalau pagi-pagi macam ni, pagi-pagi Ahad ni tak ada hantu kan? Dia malam kan? Dia tak kira lah. Orang tak Oh, kira. tak kira kau gas. Tak kira pagi malam. Dia tak kira pagi malam sama. Maksudnya Kita duduk macam ni pun kita tak tahu dia ada. Kita tak dapat tengok. Kita tak nampak Tak lah. nampak. Kita Cuma nak- kita Sebenarnya kami orang sebenar paranormal ni tujuan sebenarnya bukannya mencari hantu lah. Kita cuma mau merungkai kewujudan alam gaib bah. Itu sebenarnya.
Kita mau tahu contoh ada orang dekat kampung ni kan dia macam contoh di sini kami orang selalu nampak macam selalu dengar bunyi-bunyi tangisan. So kita orang sebagai paranormal ni kan kita orang agak pergi rumah sana lah. Maksudnya contoh kita mau merungkai. Benar ke tidak kewujudan benda itu ada ke tidak dalam situ kan? Kita cuma merungkai bukan sebenarnya kita cari hantu tidak. Kita mau merungkai benar ke tidak benda itu ada dekat situ macam tu. Yang Seperti mengacau penduduk. mengkaji. Mengkaji. Itu benda tu lari kan. Kita cuma mengkaji saja. Betul. Pernah tak mengalami pengalaman, apa pengalaman yang paling seram dan nyata yang pernah alami? Okey, dalam pengalaman saya mewakili pengalaman V12 saya sendirilah. Ya. Okey. Dalam pengalaman semua hidup saya sepanjang saya pernah bergiat dalam paranormal, hantu tu cuma dipengaruhi dari segi perkataan dan percakapan saja. Okay. Itu yang suruh kita percaya tahu. Sebenarnya hantu ni memang tak ada lah. Apa yang dicakap tadi itu pun jin ataupun iblis. Okay. Jadi makhluk ciptaan Allah ni, makhluk ciptaan Tuhan ni, dia boleh menjemah sebagai apapun. Okay. Apapun. Jadi dalam bidang paranormal ni sebenarnya adalah bukan hanya melebihkan kepada untuk mencari entiti. Oh, okey. Jadi bidang paranormal ini ditubuhkan hanya untuk belajar sesuatu yang kita susah nak explain. Jadi kalau netizen kata paranormal ni adakah semata-mata untuk mendapat perhatian dan pujian daripada netizen ataupun diorang buat memang Bukannya hobi. untuk Ini kita cuma hobi saja. hobi. Paranormal ni kita boleh kaitkan kepada perubatan Islam. Perubatan. Betul? Itu tu pun boleh kita cakap paranormal. Dari segi macam itulah. Kita tak ada kata orang macam mana? Paranormal ni semata-mata nak meraih view populariti tak. Kita semua tu hobi kita, minat kita di situ juga. Lain orang lain minat lah. berkongsi dengan Berkongsi dengan umum. Nur nak tanya pasal kecaman tadi. ya. Macam mana kecaman yang orang kata Netizen. netizen. Kita buat untuk bertujuan untuk merungkai sesuatu yang kita tak pasti ada ke tidak. Tapi diterjemahkan sebagai satu perkara yang diada-adakan dan itu adalah kecaman daripada netizen. Macam mana menghadapinya? Itu hadapi dengan fikiran yang positif saja. Ambil yang positif. betul. Jadi yang negatif tu ditolak. Kalau nak percaya, percaya. Kalau Percaya itu terpulang bagi netizen yang masing-masing lah. Kita yang penting kita dia dah boleh- buktikan dengan jujur. Dia boleh apa kita kata? Boleh merasai sendiri. Ikut kita. Join bersama kita. Pergi satu tempat, kita try. Gas tak coba kan? Gas memang suka tempat yang seram-seram dan ingin mencoba. Boleh. Tak ada saya masalah. suka tengok cerita seram je. Tapi kalau nak rasai sendiri tu nak usah min zalik. Jadi pun sebenarnya kepentingan paranormal ni ada satu boleh belajar arti positif dan Mengenali negatif. diri lah. Untuk mengenali diri sendiri. Mengenali jati diri kita. Jati diri kita sendiri. Siapakah diri kita yang sebenarnya? Semacam kita uji nyali. Tadi cakap macam satu perubatan. Yes. Perubatan. Jadi pernah tak sampai sanggup buat perkara yang syirik ataupun kurafat gara-gara taksub dengan paranormal ini? Bagi saya bersama dengan tim saya memang tak pernah. Kita Sebab ubat kita dah ajaran kita dah cukup. ikut ajaran Kita agama ikut Islam. ajaran Kita agama ubat orang pun Islam. dengan cara ruqyah punya macam Ruqyah, ayat-ayat dengan suci ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran. 3 kul, ayat Yasin semualah kita guna. Kita Untuk guna ubatan ayat-ayat itu Quran. ruqyah punya. Kita tak terlalu komplit, memang tak sub benda tu. Maksudnya tak adalah taksub. tak ada. Pergi untuk orang kata eksperimen, eksperimen, merungkai sesuatu explore. perkara yang tak pasti. Lepas tu orang kata kalau benda tu muncul, kemudian kita boleh maklumkan kepada orang yang ada something di situ. Tapi terpulang sekali lagi kepada penonton untuk percaya ataupun tidak. Saya sebenarnya curious nak tahu lagi ni. Apa ataupun rupa paling seram entiti itu yang kau pernah tengok? Macam mana rupa? Rupa kau, Gas. Okey. Aku rasa ni aku ditoyol. Okey. Yang pernah kami hadapi dalam tahun 2018 18 Okey, di mana lokasi tu? Di lokasi kami terpaksa rahsiakan faham. sebab kita tak nak nanti Okey. apa-apa yang berlaku. Apa yang terjadi kat situ? Sebab semasa tu kami membuat satu uji nyali lah. Uji nyali. Untuk Uji apa? Uji nyali. Uji nyali. Untuk subjek yang diletakkan di berseorangan. Jadi yang diuji nyali adalah kru saya sendiri. Jadi dalam
memang lama lah kita nak menungkai suatu kawasan tu. Kita ternampak apabila kita mengkaji balik, menilai balik video yang live tu, ternampak wajah pocong. Oh, Wajah dia. Yes. Dia punya wajah. Tapi Wajah. saya yang uji Tapi nadi kan, separuh. saya tak nampak. Saya Kalau duduk. korang nampak dekat rakaman. Rakaman Yes, saja. dekat Macam mana wajah dia? Kau boleh explain? dia Macam ni lah. Tapi dia putih-putih macam separuh nampak badan lah. Putih je. Dia punya muka tak nampak sebab Putih macam jauh. asap-asap. cakap juga. Ya, itulah suka dengar sebenarnya. Sebab tu saya katakan bahawa kalau saya tak 100% percaya, tapi saya dengar cerita ni sebagai satu orang kata hiburan sebab ini boleh dijadikan konten dan pada masa yang sama untuk kita tahulah benda tu ada dan tak cukup sekali tu tak tak sub sangat kan. Itu adalah rezeki mata Apa lah. sebenarnya motif? Rezeki mata tak nak lah rezeki. Dia rezeki benda lain. Apa motif ambil live semasa buat apa Motif. motif kita buat live macam ni tahu. Tak semestinya kita nak kejar famous atau sama apa yang Ya. dikatakan. Tapi kita nak bawa dia orang yang Untuk rasai sendiri. Dia tak, bukan merasai sendirilah, macam mengajak dia orang sama-sama Kan? walaupun tak dalam tak Sama bersama dalam. berdua macam ni. Macam Orang boleh tengok jomlah live lah. kalau tak mampu nak ikut bersama jomlah serta kita dalam live. Okey. Lepas tu kalau dalam live tu kita orang boleh communicate, dia boleh komen. Lepas tu kita boleh tahu apa yang dia orang nak. Kan? Tapi dalam live dia orang komen berbeza. Ya, berbeza. mendapat Dia bukan berada di tempat lokasi tersebut. Dia hanya komen, dia tak merasa. Tak merasa keadaan dekat. Sungguhnya kencang ya. Banyak kan netizen lah. Banyak. Itu dari segi ni kita masih ada lagi masa seronok Syarul Bazan ni pagi-pagi Ahad ni masih malam takut esok tak dapat bangun tak dapat tidur esok saya nak bangun untuk live. Okey ni tadi rupa kalau suara-suara dia dengar tak macam mana? Diorang benda ni dia suka lontaran suara ni macam mana? Dia punya buat bunyi tu. Yang mengilai pernah saya dengar. Mengilai apa? Yang macam bunyi Bunyi teriakan pontianak lah. pontianak macam. Macam tu bunyi. Tapi dia tak Tapi berapa tak kuat lah dia macam imbas betul. tempat betul orang cakap Orang cakap kalau bunyi dia betul dekat. halus dia dekat. dekat. Hmm. Kalau dia Kalau Kalau tak bunyi silap, kuat dia kalau jauh dekat. Kalau dekat jauh. adakah itu betul? Tapi tu Allah cuma Alam. Allah tak tahu. Allah Itu Alam. mungkin berani mitos nak semata-mata. cakap. Kita nak tahu juga mengenai ni apa mata batin kata orang. Ada orang yang nak buka ni dia punya apa mata supaya bukan buka mata lah buka ni pandangan supaya dia boleh tengok benda-benda halus ni. Jadi antara ni mungkin ada yang diberi Kelebihan. yang boleh melihat benda tu mungkin. Mata Kita batin tak ni ada. kita belum sampai ke tahap ke tahap tu lagi. Kalau kita setakat kita nak merasa auranya ataupun kita secara kebetulan mungkin ada nampak. Kalau membuka mata batin kita belum Memang kita sampai tak ke ada tahap. sampai ke situ. Adakah ini gifted ataupun memang apa sendiri berani nak pergi tempat yang seram lepas tu aku nak tengok hantu? Itu adalah tergantung dengan minat. Minat. Itu adalah hobi kita. Kalau cakap pasal minat kan, kenapa banyak-banyak minat nak cakap nak ni. Itulah lain orang lain minat. Minat. Itu tergantung pada pilihan ke kita sendiri. Itu yang kita, terbaik bagi diri sendiri. Ada orang minat bersikal, ada orang minat swimming Tapi pool apa semua. hobi kita ni kalau diikutkan lah, kalau pandangan saya lah, hobi kita ni mahal. Dari segi peralatan lagi. Peralatannya dari segi apa? Kalau dari segi peralatan zaman sekarang kan menggunakan Monitor monitor, apa semua. handcam, apa lagi secontoh infrared. Infrared. Itu barang-barang macam tu memang mahal lah, memang mahal. Kalau diikutkan. Maksudnya Nurul sebenarnya diorang ni mempunyai konten yang jarang-jarang orang lakukan. Kalau kita lihat dari sudut positif, apa yang pengalaman yang mereka timba ni, mereka boleh aplikasikan kalau satu hari nanti mereka nak buat filem ataupun drama seram, mereka dah ada pengalaman tu. Betul. Jadi boleh kongsikan tak social media ataupun platform yang orang boleh tonton video korang? Ada tak social media ataupun kat mana-mana yang orang boleh tengok? Okey, ada. Dekat Facebook ada. Facebook, nama? YouTube, YouTube. Okey. Boleh cari nama apa? Boleh cari nama macam Seven Brother Paranormal Crew. Adventurous 12 AM, Paranormal. Lepas tu YouTube pun boleh tengok dalam Seven YouTube. Brother Dalam Seven SPBC. Brother, SPBC. SPBC. Seven Brother Paranormal. Ada dalam YouTube. Ada Kita boleh. terfikir nak buat filem?
Cita-cita besar tu memang ada lah. Kan? Alang-alang ni biar kita push lagi. Kita buat filem, Itulah. drama. Nanti kata orang, ini baru konten. Untuk Itulah hiburan hobi. orang. Itulah hobi kita, bukan setakat apa yang saya cakap tadi. Kita kena pandai shift lah. Orang selalu pandang negatif apa, kita ambil positif. Ya, positif. Kita buat itu jadi kerjaya. Ya, betul. Betul. Ni kalau boleh kongsikan, ada keluarga tak ke rumah, kalau isteri ke apa ke? Ada. Diorang tak risau balik rumah ni apa? Sebab kita Masuk hutan contohnya, Yes, pukul 12 malam, yes. balik rumah takut Ada benda tu ikut. menumpang. Belum menumpang, kata orang. masuk rumah kan kita ada memang cuci kaki, baca dulu, tunggu lepas tu Tapi dah kita redas, kalau balik pergi ke rumah. hutan, pergi ke tempat yang keras kata orang, kita tak balik dulu. Ya. Kita lepak kedai kopi Kedai dulu. kopi, minum Dalam dulu. sejam, 2 jam. Memang macam tu. Sebab kita bawa tu bukan benda yang bersih tu. Bukan benda betul-betul. Takut dia ada ikut kita lah macam tu maksud dia. Tunggu dah sampai sejam, okey. Dah sejam setengah. Kita Kita balik rumah terus cuci mandi. kaki, Tapi mandi. malam tadi tak ada pergi mana-mana kan? Tak ada. Pagi ni fresh Pesanan kepada mereka di luar sana yang ingatkan mungkin anggapan mereka Seven Brothers dan 12 Adventures 12 ini adalah orang kata rekaan ataupun mencari populariti semata-mata. Ya. Apa pesanan kepada mereka di luar sana? Okay guys, bagi pesanan bagi korang semua, okay, bagi yang grup paranormal generasi yang sekarang, just apa yang positif, ambil positif. Yang negatif, ketepikan. Jadi tetap semangat, teguhkan hati, kukuhkan minat. Betul? Tunjukkan yang kita ni buat dengan cara yang jujur. Betul. Dan saya pasti korang amalkan keselamatan kan? Yes. Ya, safety memang. Itu yang pertama lah, yang utama tadi safety first lah. Safety first. Yes, Jadi betul. minat itu yang paling penting. Tak kisahlah minat kita melancong ke. Kalau macam Nurul, dating. Itu minat dia. Kalau ada orang suka cari, bukan cari, merungkai. Suka mengkaji. Tak kisah. Yang penting safety first dan niat kita kena betul dan itu kita boleh jadikan konten. Kalau orang nak terima. Kalau tak apa. Terima kasih Seven Brothers. Terima Sama-sama. kasih Sama-sama. Ventures 12 kerana sudi bersama kami dalam Borak Tensi Peng. Saja kacau gas. Jadi kita jumpa lagi untuk minggu akan datang dalam Borak Tesipeng, hari dan waktu yang sama, Jumaat, Sabtu, Ahad pukul berapa? Jam 7.30 pagi. Hingga 8.30 pagi di channel berapa? 122. TVS saja je nak test Nurul. Sebab rindu nanti Jumaat akan datang baru jumpa. Baiklah, sampai kita ketemu lagi untuk masa akan datang. Saya Ghazali. Saya Nur Ismail. Hanya dalam Borak Tesipeng. Bye.